Walau bagaimanapun saya sebutkan dalam mana-mana tafsir pun dominan paling utama menyebut sebenarnya kes wabah tersebut iaitu penyakit taun. Jadi bila mereka keluar, mereka telah mendatangi lembah-lembah yang akhirnya lembah ini dipenuhi oleh mereka. Ramai kan keluar kan, ribu-ribu penuh lembah ni. Di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala mengikut riwayat ni telah mengirimkan kepada mereka 2 orang malaikat. Allah kirim 2 orang malaikat. Jadi malaikat ni mari, salah seorang mendatangi mereka dari bawah lembah dan seorang lagi mendatangi mereka dari atas lembah. Mari atas bawah. Dan kedua-duanya memekik dengan satu suara pekikan yang kuat. Jadi daripada pekikan kedua-dua malaikat tersebut menyebabkan mereka mati bergelimpangan secara bersama dan secara serentak. Dan riwayat ini menambahkan lagi, kemudian mayat-mayat mereka ini dikumpulkan di dalam kandang-kandang ternak. Sebab bila mereka keluar tu, mereka bawa sekali barang-barang penting, barang-barang berharga, ternakan-ternakan mereka. Bila duk ramai di situ tu, mereka bina kandang-kandang ternak. Jadi bila mati semua, mereka dihimpunkan di kandang-kandang ternak. Tak cukup dengan itu, riwayat ini menyambung dibangunkan di sekeliling kematian mereka itu dengan tembok yang tinggi dan besar. Jadi cerita dia lepas tu, kawasan tersebut dilalui dan dilewati oleh Nabi Hizkil. Nabi Hizkil. Bab Nabi Hizkil satu hal yang jadi khilaf antara ulama pula, berapa lama selepas depa mati baru Nabi ni lalu. Selang dia tu, kita kata okey mati hari ni. Jadi Nabi hak akan datang hak nak mari bakal lalu di sini tu selang selepas mati tu ambil masa berapa lama? Dalam Ibnu Katsir sebut 1 tahun. Barulah Nabi Hizkil lalu. Kalau dalam Qurtubi juga sebut 1 tahun. Dan ada 2 riwayat lain. Satu tu kata 8 hari. Satu tu kata cuma 7 hari saja selepas mati. Itu kil sajalah. Baik. Kalau ambil riwayat ni setahun selepas peristiwa tersebut, Nabi Hizkil lalu. Dan bila Nabi Hizkil tengok, Nabi Hizkil berdoa sama seperti riwayat Waqi' tadi. Berdoa kepada Allah, minta pada Allah supaya mereka ni dihidupkan kembali. Tetapi cara nak menghidupkan mereka, Allah berfirman kepada Nabi Hizkil supaya menyebutkan ucapan-ucapan ini. Dan ucapan tu ada 3 step, 3 langkah. Baik. Disebutkan dalam riwayat ucapan yang pertama yang Allah minta Nabi Hizkil sebut ialah hak nombor 1, wahai tulang belulang yang telah hancur. Dengan perintah daripada Allah maka bercantumlah dan berkumpullah kamu kembali. Wahai tulang belulang yang hancur, dengan arahan perintah Allah bercantum dan berkumpullah kamu kembali. Itu step yang pertama. Jadi tulang-tulang yang hancur dan berserakan tadi, dia mari balik. Dia bertangkuk balik sesuai dengan hak milik tuan dia, hak asal dulu. Jadi hak peringkat permulaan ni yang bertangkuk cuma apa? Tulang-tulang saja. Step pertama ni hak baru jadi lengkap pun, dia jadi macam tengkorak, skeleton saja. Jadi ucapan yang kedua yang Allah minta Nabi Hizkil ucapkan ialah, wahai tulang belulang yang telah hancur, dengan arahan dan perintah daripada Allah maka bercantunglah kembali segala daging-daging, urat-urat dan kulit-kulitmu. Jadi marilah pula daging-daging, urat-urat, kulit-kulit jadi lengkaplah macam ni, tapi tak hidup lagi. Step kedua tu lengkap balik dah, tapi tak hidup lagi. Dan step yang ketiga ucapan daripada Nabi Hizkil ialah, para arwah semuanya, para roh semuanya, kembalilah kamu dengan perintah Allah sebagaimana roh ini sejak mula pernah memasuki badan siapa tuan dia. Jadi roh-roh dikembalikan semula. Masuklah balik-balik. Kalau kita duduk situ, masuk balik roh kita dulu. Kalau kawan tu masuk balik, yang menyebabkan semua dihidupkan kembali. Dengan permintaan, permohonan dan doa daripada Nabi Hizkil.
Jadi mereka ni bangun kembali seolah-olah baru bangun dari tidur yang panjang, lena yang panjang. Lalu mereka mengucapkan kalimah. Riwayat menyebut, Subhanaka la ilaha illa ant. Maha suci engkau, tiada Tuhan selain daripadamu, ya Allah. Dan ini adalah merupakan hujah-hujah, dalil dan bukti yang Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa alam akhirat, alam kiamat, hari kebangkitan itu benar-benar ada. Walaupun kita hak sebenar betul-betul ni akan dibangkitkan kembali oleh Allah di akhirat kelak, daripada kubur kita, daripada barzah kita, tapi untuk memberi keyakinan, pengukuhan dan peneguhan akan benda tu yang kita tak tahu bila nak jadi, hanya di sisi ilmu Allah. Allah tunjuk beberapa kisah, beberapa dalil dan hujah waktu duduk atas dunia ni lagi. Maksudnya orang hak mati ni Allah boleh hidup balik. Orang hak mati ni Allah boleh bangkitkan mereka balik daripada kematian. Banyak dah contoh-contoh dalam Quran. Antaranya kisah ni, Ashabul Kahfi, berapa tahun? 309 tahun tertidur, hak tu tertidur. Satu lagi kisah yang dikaitkan dengan Nabi Allah Uzair. Siapa ingat dulu? Kita belajar tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair lalu dengan keldai dia satu kawasan kan, negeri yang hancur, negeri yang punah, rosak. Bagaimanalah Allah boleh membangunkan kembali negeri yang rosak ni? Lalu takdir Allah dia ni situ dengan keldai-keldai dia. Keldai dia pun tinggal apa? Tinggal tulang, tinggal apa dah. 100 tahun. Bangun-bangun tu berubah dah. Bangun-bangun tu berubah. Nak hebatnya 100 tahun pun Allah boleh hidup balik. Kalau hak ni setahun pun boleh hidup balik, hak tu 309 tahun pun boleh bangun balik. Jadi nak membuktikan kepada kita, bagi peneguhan, jangan kita ni tak percaya akhirat tu akan mai. Jangan tak percaya yang kita ni akan dibangkitkan oleh Allah. Tak percaya tu satu hal. Kalau nak percaya pun, boleh ke tidak duk main, boleh ke tidak duk main was-was lagu tu. Jangan duk was-was lagu tu. Ni hal keimanan, ni hal pokok. Baik, seterusnya. Innallaha lazu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan terhadap manusia. Apa dia kurniaan Allah? Penisbahan dengan ayat dan cerita ni, Allah nak menunjukkan kepada manusia ayat-ayat. Ayat dalam bahasa Arab ni bermaksud tanda-tanda kebesaran dia. Salah satu tanda kebesaran Allah, kisah ni. Melalui bukti-bukti yang kukuh, hujah-hujah dan dalil yang kuat dan akurat. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia, bila Allah sebut kebanyakan manusia, persentage dia ramai ke sikit? Ramailah. Ramai hak lagu mana? La yashkurun, hak tak reti nak bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau manusia sebut hang tak bersyukur, hang ni tak bersyukur, orang boleh takwil, orang boleh komen, orang boleh kritik. Ni Allah sendiri sebut kebanyakan manusia tak pandai, tak reti nak bersyukur kepada nikmat-nikmat dia. Jadi hak bersyukur betul-betulnya sikit saja. Jadi ini adalah satu pelajaran, ini adalah satu iktibar buat kita, iaitu tidak ada gunanya sama sekali kita nak bersikap berhati-hati, kita nak bersikap berwaspada bila benar-benar berhadapan dengan takdir Allah. Sikap waspada tu perlu ada, berhati-hati perlu ada, tapi nak habaknya bila mari takdir Allah, sifat tadi seolah macam tak ada guna. Contoh, depa keluar ni nak mengelakkan daripada apa? Nak mengelakkan daripada mati, sebab dalam tu ada wabak. Tapi bila keluar tu, adakah mereka terlepas daripada kematian yang mereka harap? Kita keluar ni harap-harap tak matilah kita, selamatlah kita, hak tu harapan. Tapi bila mari takdir Allah, waspada ke, berhati-hati ke, ready ke, apa ke semua, Allah kata mutu, matilah kalian semua. Bukan kata seorang, habis lingkup. Allah nak mengajar kepada kita bahawa segalanya adalah kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mati, tapi kalau Allah berkehendak, summa ahyahum, Allah jualah yang menghidupkan mereka kembali. Elok-elok
Awal nanti dah habis. Baik. Kalau kita tengok penisbahan dengan situasi kita hari ini, samalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara makna. Bila mana kita duduk di satu-satu kawasan, kita duduk di satu-satu tempat, yang mana tempat tersebut dilanda wabah, dilanda satu penyakit yang kita kata berjangkit, berbahaya, sekiranya kita keluar daripada tempat ni boleh menjangkiti orang lain dan mungkin boleh memberi mudarat pada nyawa, menyebabkan kematian. Jadi kalau kita duduk dalam satu tempat, tempat tu kena wabah, Nabi pesan jangan keluar, jangan lari. Jangan lari. Kenapa jangan lari? Takut wabah kita bawa tu ada pada kita dan kena pula orang tempat yang kita pi. Jadi Islam mengajar salah satu maqasid syariah dia nak jaga nyawa. Nyawa tu penting. Satu lagi, kalau tempat tu dilanda wabah, kita duduk luar kawasan hak tak kena lagi. Jangan pula hampir masuk situ. Oh, aku tak kena, aku sihat, tapi aku saja-saja nak uji kekebalan antibodi aku. Situ ada penyakit pun aku tak dengar doktor kata apa ke, saintis kata apa pun, aku nak test antibodi aku, kuat ke tak kuat, aku nak terjah juga tempat tu. Last kali terjah tempat tu, kena macam-macam penyakit. Cari hal, cari pasal. Jangan membebankan diri kita dalam jurang kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kan? Jangan letakkan diri kita pada jurang kebinasaan. Jadi apa yang dilakukan dan dipesankan oleh Rasulullah itu adalah satu pesanan yang bermakna. Terutama kita hari ini bila berhadapan dengan seolah-olah suasana yang sama. Wabah. Buat PKP lah, buat halangan tu lah, buat halangan ini semata-mata untuk apa? Untuk mengelakkan benda tersebut daripada merebak, daripada terkena, daripada terjangkit kepada individu-individu ataupun orang-orang lain. Semata-mata kita nak menjaga kemaslahatan bersama.